tertib pada kebanyakan rukun. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama mengucap talbiyah terlebih dahulu untuk sama-sama membaca zikir, ya, lambaian Kaabah insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, selesai kita telah mengucapkan tahiyat bersama. Yang mana tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai ulangan juga ucapan tahiyat ini kita sebut, kita bicarakan, kita tuturkan pada dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang itu telah melakukan umrah, jadi waktunya ialah lepas sahaja melakukan niat umrah dan selesai tahiyat ini bila mula melangkah tawaf yang pertama, pusingan yang pertama. Manakala bagi orang yang melakukan ibadah haji, bermula daripada niat ibadah haji sehingga melontar batu yang pertama ke dalam jamrah Aqabah, jamrah kubra, ya, itu nama dia lah. Jadi tuan-tuan, ada dua keadaan yang berbeza. Yang seperti mana pada awal kita nyatakan tuan-tuan, bahawa haji dan umrah ini memang amat jauh perbezaannya. Dari segi masanya saja tuan-tuan, umrah boleh dilakukan dalam tempoh 3 ataupun 4 jam saja untuk sekali umrah. Manakala ibadah haji memakan masa kira-kira hampir 7 hari 7 malam. Jadi tuan-tuan, itu pergerakan yang boleh kita bagi tahu pada tingkat awal. Dan pada minggu ini tuan-tuan, ya, kita akan ulang kaji jugalah, ya. Ya, ada formula yang kita selalu sebutkan setiap minggu ialah 6-6-5-2. 6-6-5-2 ni tuan-tuan ialah kerangka dia. 6-6-5-2 ni pertama ialah kita katakan rukun haji, 6 yang pertama. 6 yang kedua ialah wajib haji. 5 adalah rukun umrah, 2 wajib umrah. Jadi 6-6-5-2. Jadi tuan-tuan, kita telah bicarakan pada minggu lalu, 2 minggu yang sudah kita dah ceritakan nombor 1 itu, niat ihram haji. Ya, kita dah ceritakan juga. Kemudian yang kedua kita dah ceritakan juga, kita dah bincangkan rukun haji yang kedua. Pertama niat, niat. Dia kata waw wukuf, nun waw, to tawaf. Jadi nun waw to, nutqa. Dia punya singkatan kata-kata untuk kita menghafal niat. Jadi ketiga-tiga tajuk ini telah kita uraikan, telah kita ceritakan. Nun waw to, tawaf. Dan hari ini kita akan ceritakan 3 bahagian ke belakang, iaitu sa'i haji. Yang keduanya ialah pada hari ini bergunting atau bercukur. Dan yang keenamnya ialah tertib pada kebanyakan rukun. Jadi 3 perkara nak bicarakan hari ini untuk menghabisi tajuk rukun haji. Jadi hari ini. Jadi tuan-tuan, itu 6 yang pertama. Kemudian 6 yang kedua ialah wajib haji. Tapi tuan-tuan, hari ini kita nak belajar sa'i, tapi Kaabah dah ada ke depan. Jadi saya akan ulang baliklah sikit apa yang kita nak buat dengan ibadah tawaf yang kita dah bicarakan pada 2 minggu yang lalu, ya. Jadi tuan-tuan nanti boleh masuk ke depan sikit lah. Kalau boleh belakang tu kita datang ke depan. Kemudian nanti bila dah habis nanti nak mula, kita nak bukakan lampu di hadapan supaya kita boleh nampak secara lebih jelas. Jadi tuan-tuan, saya ceritakan 6 pertama ialah rukun haji.
Nama yang kedua ialah wajib haji. Wajib haji ni tuan-tuan ialah pertama niat ihram tu di miqat. Niat ihram haji di miqat, tempat dia, sempadan dia. Yang kedua ialah larangan ihram, ada 13 perkara. Jadi bila seseorang telah berniat ihram haji, maka 13 perkara itu perlu ditambah. 13 perkara itu sebenarnya halal kita nak buat, boleh kita nak buat. Tapi bila kita sudah berniat haji, maka telah diharamkan untuk dia melakukan 13 perkara itu. Ya. Sama juga macam kita sekarang ni tuan-tuan, puan-puan. Kita sekarang ni, dalam sekarang ni tengah kita duduk diam begini, kita boleh buat semua perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bila kita takbiratul ihram, ihram dulu, niat ihram, takbiratul ihram. Contohnya kita nak sembahyang, solat sunat duha, usolli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Bila kita takbiratul ihram tu, jadi ada perkara larangan sudah berpuasa. Pertamanya tak boleh nak bersembang, tak boleh nak makan, tak boleh nak bergerak 3 kali berturut-turut, tak boleh bercakap bahasa Melayu, tak boleh itu, tak boleh cuit, tak boleh macam-macam. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita nak pergi haji ni ada 13 perkara itu banyak. Hari-hari kita dah berlatih di Malaysia ni untuk kita melakukan ihram, iaitu ihram semayang itu dulu. Ya. Yang ketiganya ialah wajib haji yang ketiga ialah bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian ke-9, melontar ke 3 jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. Jadi tuan-tuan, nak buat haji ni 7 hari, 7 malam. Bila waktunya tuan-tuan? Dalam setahun ni sekali je. Iaitu 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah. Jadi ada 7 hari. Seperti saya bilang, lebih kurang, kalau nak buat haji dengan sepenuh benda-benda yang kita nak bincangkan ni, mengambil masa lebih kurang 7 hari, 7 malam. Nanti saya akan ceritakan nanti lah, akan datang insyaAllah. Ya. Jadi bezanya tuan-tuan inilah. Jadi pada hari ini, sebelum kita masuk tajuk pada hari ini, kita boleh pasang lampu dah ya. Tuan-tuan yang di belakang boleh datang ke depan. Tengok nanti kita ada replika gambar di depan. Kita dah pasangkan, tuan-tuan boleh datang guys. Saya ambil antara rujukan buku doa ya. Kalau tuan-tuan ada bersama tuan-tuan, tuan boleh tengoklah kita punya doa tawaf ya. Kita nak tengok pusingan pertama nanti. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nampak ayat kita di dalam ni, ini adalah merupakan doa tawaf yang pertama. Jadi pada peringkat awal tadi kita dah cerita bahawa bagi seseorang yang telah melakukan niat ihram umrah ya, dan melaksanakan niat ihram umrah ya. Contohnya kita buat satu lakonan bahawa seorang lelaki ya, daripada Mekah dia pergi ke Tan'im untuk berniat ihram umrah. Kemudian bila nak laksanakan
Allahumma labbaik. Berhentinya bila dia sampai pada di hadapan Kaabah ini, ya, dalam keadaan pakaian ihram ni, berpakaian ihram sekarang, ya. Jadi nak mulanya melangkah daripada yang di sini tuan-tuan, yang bulan ini ialah Hajarul Aswad, batu hitam. Batu hitam ni merupakan tempat kita nak mulakan pusingan. Kiraan pusingan itu bermula daripada Hajarul Aswad. Yang berwarna depan ni tuan-tuan ialah pintu Kaabah, Multazam, babu Kaabah, ya, pintu Kaabah. Jadi sekarang ni talbiyah untuk nak dibacakan bagi ibadah umrah ialah daripada niat sampai melangkah kaki pertama. Itu nombor satu. Ya, jadi waktu nak talbiyah itulah masa dia. Jadi kenapa tuan-tuan? Kenapa waktu nak mula tawaf ni kita berhenti membaca talbiyah? Kerana ada doa yang khusus yang ada untuk kita baca pada ketika itu. Dan boleh tak kita nak gantikan dengan doa-doa yang lain? Jawapannya boleh. Ya, boleh kita nak gantikan mana-mana doa yang kita nak baca. Jadi tuan-tuan, katakan saya dalam keadaan ihram sekarang ni, saya nak mulakan pusingan yang pertama. Kita dah sampai, kita dah tengok pada Kaabah semua, kita nak datang, nak bertawaf. Jadi nak mula mestilah daripada penjuru Hajarul Aswad. Jadi ya, kalau saya boleh bawa pusingan ini tuan-tuan, ya. Kalau melihat kepada tajuk yang sebelum ini, nak pusing itu pertamanya lawan arah jam, ya, pusingan ini. Dan masa kita pusing itu, dia punya bahu ini daripada kanan, bahu kanan hingga bahu yang ke kiri ini, satu garisan lurus ada berada pada badan kita. Bermakna kita punya arah mestilah bahu kita ni kena pada, menghala kepada badan Kaabah. Kalau sekiranya masa kita nak pusing nanti tiba-tiba terkali, terpusing, maka kita kena pusingan itu, kita kena patah balik ke belakang beberapa langkah ke belakang untuk kita menyempurnakan semula. Jadi pusingan itu tidak dikira lah, kalau terus saja, jangan kira pusingan itu, kira kosong, ya. Jadi tuan-tuan, saya mulakanlah, ya. Jadi bila kita dah mula di sini, bagi orang yang melakukan ibadah umrah, maka tidak payah dia hendak berniat untuk tawaf. Sebab apa? Sebab bagi orang yang melakukan umrah dan haji, dia telah berniat ibadah umrah dan haji, maknanya ada niat package dalam tu. Ada package dalam tu, dah ada niat tawaf, dah ada niat sa'i pun dah ada. Jadi bila dia sampai sini, hanya dia sunat sahaja dia menyatakan sahaja aku melakukan tawaf tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. Jadi mula pusing. Jadi bila mula pusing ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca yang di belakang tu. Ya subhanallah walhamdulillah, yang boleh baca dah. Jadi sekiranya kita sampai, ya, jaga bahu ni, ya, jaga bahu ni kalau dalam ihram. Tengah-tengah pusing ni tuan-tuan, kalau ada orang yang tawaf dalam berpakaian wangi-wangian, kita kena mengelak daripada pusingan itu ada. Bila sampai di sini tuan-tuan, pusingan pertama, ya, bila sampai di sini ada Hijir Ismail, jangan masuk tengah-tengah ni, nak jual coklat. Coklat kan mau. Kalau kita masuk, sekiranya tuan-tuan masuk, bermakna pusingan itu tidak dikira. Jadi sekali kita baca, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi 'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh baca, kita tengok di depan tu. Jadi kalau sekiranya saya teruskan pusingan, ya. Satu pusingan. Bila sampai di sini tuan-tuan, kita istilah. Istilah maknanya kita melampai, menyentuh badan Kaabah, menyentuh rukun Yamani. Maknanya kita angkat tangan saja begini. Dalam masa yang sama tuan-tuan, pastikan kita telah menjaga kita punya bahu kiri. Jangan pula kita pusing begini tuan-tuan. Ya, jangan pusing. Jangan kita pusing begini, kita kena pusing. Sama dalam masa yang sama kita dalam keadaan tawaf. Syarat sah dia mesti kita bahu kita mesti kena badan Kaabah. Kemudian kita halakan saja dan kita jalan. Bila sampai sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
dalam ketujuh-tujuh pusingan. Jadi doa daripada rukun Hajar Aswad ni pusing sampai belah sana jauh, agak jauh. Jadi tuan-tuan akan ikut dalam buku ni, pusingan pertama baca begini, ya. Kemudian bila sampai antara rukun Yamani yang hampir ni, rukun Yamani ni sampai ke Hajar Aswad, doanya sama bagi ketujuh-tujuh pusingan, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya muttaqin. Jadi tuan-tuan boleh baca itu 7 kali, ya. Bila sampai di sini tuan-tuan kita istilam. Kita angkat tangan, kemudian kita kucuk tangan kita sehingga mengeluarkan bunyi. Angkat, Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Kucuk. Kita kucuk, kemudian kita baca pusingan yang kedua pula. Pusingan kedua, saya pusing, biar tuan-tuan. Jangan jalan macam ni pula, ya. Jadi bila sampai dah habis pusingan pertama, kita dah kucuk Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd, kucuk. Kemudian kita jalan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal baita baituk wal harama haramuk wal amna amnuk wal abda abduk wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadha maqamul a'id bika minan nar faharrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Ya Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ila alladhi baca doa tuan-tuan. Jadi terus sambung, ya. Pusingan kedua sampai di sini tuan-tuan, sampai rukun Yamani kita sekali lagi juga akan bila sampai kepada rukun Yamani. Rukun Yamani, bila kita nampak rukun Yamani ni, kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya muttaqin. Kemudian sampai pada pusingan yang berapa dah? Pusingan yang ketiga ni dah. Yang pusingan ketiga kita angkat tangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Kemudian kucuk. Cium. Yang biasa tuan-tuan, bila sampai kepada rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, kita angkat tangan dan kita kucuk tangan kita, sunat begitu. Kemudian bila kita sampai kepada rukun Yamani belakang ni sikit ni, sampai di sini kita hanya angkat tangan istilah Allahu Akbar walillahil hamd sahaja, tak payah kita nak kucuk. Kita terus saja jalan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi pusingan ketiga begitu juga tuan-tuan, tengok dalam buku dulu doa ni macam mana. Contohnya kita teruskan baca doa pada pusingan ketiga, baca sampai pusingan ketiga sampai kepada rukun Yamani. Sampai rukun Yamani juga sama juga keadaan dia. Kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai pada Hajar Aswad, angkat tangan sekali lagi, kucuk Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd, kucuk. Kemudian kita teruskan pusingan keempat dah, ya. Kita jalan pusingan keempat. Kemudian sampai saja, ya, sampai kepada rukun Yamani, kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini nak masuk pusingan kelima dah. Kita pun angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Kemudian kita kucuk. Kemudian kita baca pusingan yang kelima. Sampai pusingan yang kelima, ya, masa pusingan doa ni tuan-tuan, sekiranya doa kita sudah habis, kita ulang balik doa itu. Ulang balik. Kita sampai semula ke pusingan yang kelima, kita buat balik semula. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat tangan istilam lagi, kemudian kita kucuk. Kemudian kita baca lagi pusingan yang kelima pula. Jadi pusingan kelima, ya, sampai habis pusingan kelima. Rukun Yamani, sampai rukun Yamani kita angkat tangan lagi. Tapi ni nampak kejap je tuan-tuan. Kaabah tu besar, ya, besar. Bukan dia kecil macam ni nampak kejap je. Dia kalau tawaf ni tuan-tuan ada sampai 1 jam pun ada. 1 jam. Biasanya waktu malam atau qiyamul lail 1 jam. Dia sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tuan-tuan, itulah dia. Pusingan kita baca, kita akan berhenti pada 2 stesen. Maknanya sunatnya
kita akan berhenti setiap pusingan itu bertemu di Hajarul Aswad. Kita angkat tangan, cucuk, macam kita sampai Baitul. Angkat tangan, cucuk, baca pusingan yang berikut. Ya. Kemudian bila sampai kepada rukun Yamani di belakang, kita berhenti, bukan berhenti, kita akan bergerak dalam keadaan itu. Kita angkat tangan, kemudian kita teruskan berjalan. Angkat tangan, Bismillah, Ya Allahu Akbar, Walillahil hamd. Angkat dia dengan Bismillah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jadi itu doa dia biasa. Jadi pusingan itu tuan-tuan, kita akan baca 7 kali Bismillah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. 7 kali 2, 14. 2, ya, 2 tempat. Pertama di Hajarul Aswad, ya, itu amalan-amalan yang sunat, tuan-tuan. Jadi ini dia punya bacaannya. Jadi sekiranya tuan-tuan, dalam pusingan itu agak jauh, ya. Jadi kalau doa yang kita baca ni habis tak lama. Tuan-tuan mula sini je sampai depan sini saja dah habis dah. Sebenarnya. Ya, dah habis dah sini dah habis. Jadi sampai di sana tu kita nak baca apa? Baca terjemahan dia. Terjemahan doa tu kena baca. Kerana dalam isi doa itu tuan-tuan, kalau tengok ni tuan-tuan, doa yang kita baca ni faharrim luhumana wa basyaratana 'alannar. Haramkanlah daging-dagingku, tulang-tulangku, kulit-kulitku disambar api neraka. Jadi baca-baca tu tuan-tuan, depan Kaabah kita biasanya akan meleleh air mata kita, ya, kerana kita memang sedar yang kita ni dosa banyak. Kita duduk di depan rumah Allah, kita duduk di depan Kaabah dan kita baca itu, kita dapat hayati benda tu. Jadi kalau tuan-tuan sekiranya kita tak boleh nak baca yang Arab, nombor 1 kena baca terjemahan dia. Kalau tak boleh baca terjemahan. Bahasa Melayu semua pun tak apa. Ya. Tak ada pula menjadi satu syarat tawaf, tak boleh berbahasa Melayu. Boleh. Yang tak boleh untuk sembahyang tak boleh. Jadi masa tawaf ni tuan-tuan baca. Sekiranya tuan-tuan tak nak baca ataupun susah nak baca dalam bahasa Arab ni panjang, ya, tapi eloknya saya syorkan tuan-tuan sebelum nak pergi ke Mekah, nak pergi umrah tu semua, lancarkan dulu. Di rumah tu kan kita latih lidah kita baca gerak-gerak semua. Dan doa-doa yang ada dalam tawaf, di mana tawaf pusingan pertama hingga pusingan yang ketujuh ni memang cukup cantik doa-doanya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan nak pergi, bersedia untuk cari buku doa tu, lancarkan terlebih dahulu untuk zikir-zikir tersebut. Jadi tuan-tuan, itu replika yang boleh kita tunjukkan. Jadi tuan-tuan, ya. Ada setengah jemaah kita gantungkan doa ni kan, kita boleh baca dah semasa buat tawaf. Ya, okey. Setengah daripada jemaah kita ada biasa beli buku yang bergantung. Ya, bergantung. Dan kita baca ketika mana tawaf. Itulah yang memang kita mikirlah. Ya, sekiranya tuan-tuan tidak menghafal lagi. Kata kita tak hafal dalam panjang ni. Terjemahan apa semua. Kita permudahkan caranya, kita ambil buku catatan ataupun yang dalam pasaran ni ada. Ya, kita baca. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan gantung tu ada nilai pahalanya. Ya. Kemudian sekarang ni pula ada jenis yang pakai tak payah baca, dia amin je. Dia radio tu dah terbaca kan. Dia pun Rabbana atina fid dunya amin. Dia amin saja semua. Jadi lebih banyak pahalanya tuan-tuan gantung, tuan-tuan baca, tuan-tuan hayati maksud dia sendiri. Jadi itulah maksudnya, ya. Boleh bukan masalah, tapi dalam tempoh kita melakukan tawaf tuan-tuan boleh laksanakan macam-macam cara boleh. Yang pentingnya mengikut syarat. Ada 8 syarat sah tawaf itu. Mestilah dalam berwudu, ya, pusingan cukup dan sebagainya. Itu 8 syarat itu kita kena penuhi. Jadi saya buka persoalan tuan sebelum saya nak teruskan sa'i tadi. Ya, jadi pusingan aja tuan. Biasa nanti jemaah tu niat mencium Hajarul Aswad. Ya, mencium Hajarul Aswad. Pusingan yang terakhir tu, sahabat apa Yamani tu, lepas tu sampai Hajarul Aswad kita mengendit, kita mencium, berpeluang mencium. Kalau tak berpeluang, maknanya kita menuju pada tangan. Jadi maksud saya, sebelum kita sampai Yamani, kita mengendit ke tempat Hajarul Aswad untuk mendapat peluang mencium Hajarul Aswad. Okey, tuan-tuan. Okey, pula saya soalan dia. Berkenaan seorang jemaah datang
melakukan tawaf, kemudian pada pusingan terakhir dia nak mencium Hajar Aswad. Jawapan saya yang pertama ialah sekiranya dia sedang melakukan ihram umrah, pakai ihram lagi, bermakna dia pergi untuk mencium Hajar Aswad itu, yang Hajar Aswad itu bangunan tambah kelambu-kelambunya dipenuhi dengan minyak wangi-wangian, bermakna dia telah melanggar salah satu larangan ihram, berdosa, disengajakan dan dikenakan dam. Itu yang pertama, jawapan pertama saya lah. Sebab Kaabah ni, kelambu ni tuan-tuan, dia memang dipenuhi dengan wangi-wangian. Dalam ihram tuan-tuan, masa kita lepas tawaf, katakan 7 pusingan dah selesai, kita nak pergi dalam keadaan ihram, belum sa'i, belum gunting lagi, kita nak pergi, bermakna kita sudah langgar satu larangan ihram, iaitu mengambil kaedah wangi-wangian. Jadi bila seseorang itu sedang melakukan ihram umrah, jangan sekali-kali untuk menghampiri badan Kaabah ini. Ini jawapan pertama saya. Bila nak buat? Bila kita dah habis tawaf, pergi sa'i, lepas sa'i kita gunting, dah habis dah ihram tu. Walaupun kita baju pakai ihram lagi, tapi kita patah balik datang ke Kaabah dan kita akan beratur untuk mencium Hajar Aswad. Itu yang paling boleh saya katakan begitu keadaan ini, ya. Jadi tuan-tuan, caranya begitulah keadaan. Sebab apa? Sebab pertama, dalam keadaan ihram dia tidak boleh mengambil faedah wangi-wangian. Itu yang pertama. Yang kedua, masa tawaf ini secara sahnya tidak boleh menyentuh pada badan Kaabah itu. Sekiranya sentuhan itu berlaku, walaupun kurang satu langkah, bermakna tawaf itu tidak cukup dan tidak sah. Itu jadi kata lain, tuan-tuan. Jadi kesan sampingan ini agak berat bagi orang yang menginginkan mencium Hajar Aswad ketika mana umrah sedang dilakukan. Bila kita nak buat? Bila pastikan kita dah selesai ibadah umrah tu, baru kita datang. Jadi kita nak tawaf lain kali waktu malam ke baju jubah biasa ni, tawaf sunat ke dan sebagainya, kita pergilah untuk mencium Hajar Aswad. Boleh berapa, ya? Okey. Ya, ayat. Kita tawaf, bau tak boleh lari daripada Kaabah. Kata kita berjalan, orang langgar. Okey, tuan-tuan, ya, perempuan, waktu kita tawaf dalam keadaan sedang kita sibuk untuk melakukan pusingan tawaf tu, ada bertembung dengan jemaah lain yang dia bersatu kumpulan. Tiba-tiba dia merempuh kita terpusing kita punya bahu kita. Jadi dengan secara pantas, dengan secepat mungkin kita kena alihkan semula kedudukan bearing kita punya bahu ni, garis lurus itu, biar bahu kiri kita menghala ke arah Kaabah dengan secepat mungkin. Sekiranya kita gagal berbuat demikian, kita melewatkan, melengahkan, mengambil barang dan sebagainya, pusingan itu dianggap tidak sempurna. Pusingan itu tidak sempurna beberapa langkah. Bermakna tuan-tuan kena pusing balik pada tempat yang sebelum berlaku pertembungan itu, kemudian mulakan semula pusingan yang sebenarnya. Jadi itu dia bicara. Tetapi bila dalam keadaan tawaf tuan-tuan, jumlah jemaah terlalu ramai. Bila kita dah terpesong, kita lambat saja kita nak berpatah balik ke tempat yang asal yang sah tadi, bermakna pusingan itu kita nak patah balik memang tak mampu dah. Jadi kita akan pusing saja kosong tanpa mengira pusingan itu termasuk dalam pusingan 7 pusingan itu. Jadi maknanya tuan-tuan, sekiranya berlaku begitu, kita hanya pusing saja. Dan pasangan kita jangan kita nak cari ketika itu. Kita buat secara taktikalnya, selesai saja tawaf kita jumpa di lampu hijau, di pintu bagian-bagian, supaya kita tidak terganggu dalam ketika melakukan tawaf ini. Jadi tuan-tuan, saya tengok ada beberapa boleh saya tayangkan, iaitu maka tawaf ini dapat dilakukan dengan semata-mata tujuan mengingat Allah ini ialah untuk tawaf saja dan tidak dengan tujuan-tujuan yang lain. Selain daripada itu, tawafnya adalah di luar daripada bangunan Kaabah dan juga di luar daripada Hijr Ismail.
itu nampak lengannya. Semasa tawaf dalam dunia wanita begitu untuk awal wanita seluruh badan menunjuk ke dan dulu tapak kanan. Maka tawaf ini dalam dilakukan. Jadi tuan-tuan, kita dah tengok tadi lah kebahagiaan namanya. Jadi sebenarnya masa tawaf tu banyak benda-benda yang berlaku di depan tu. Oleh kerana kepanikan, kita panik depan tu, kita kaget depan tu, tengok jutaan ramai orang. Nombor satu tuan-tuan, masa berada di sana, kita jangan buat apa orang lain buat. Kita kena buat apa yang kita dah belajar. Jadi macam saya kata, kita tengok Kaabah tiba-tiba berpeluh kan. Saya pun bila dengar tu berpeluh kat saya. Jemaah datang kepada saya, Ustaz, rupanya Kaabah ni berpeluh. Saya kata, mana ada berpeluh Kaabah ni? Kaabah ni dia batu. Saya kata, bukan dia macam manusia. Kemudian dia pun cakap pun macam yang minggu lepas kata, kita tengah semayang dia nampak turun, meleleh je. Masa tu, dia dalam keadaan ihram umrah. Oleh kerana tengok bila dah habis tadi bagi salam, dia tengok orang semua serbu pada Kaabah tu, dia pun dengan secepat mungkinlah dia terus mengambil peluh itu katanya. Jadi tuan-tuan, kesannya bila datang balik jumpa kita, yang kita beritahu ini benda yang ni tak salah dah. Kerana dalam keadaan ihram, seorang yang dalam keadaan ihram muhrim, dia tidak dibenarkan untuk mengambil tanya juga peluh tu wangi busuk ke? Kata wangi semua semua. Tak apalah. Jadi itu mungkin adalah segi awak, tapi hukumnya ialah dalam ihram tidak boleh kita mengambil wangi-wangian itu, ya. Jadi tuan-tuan, itulah pada tingkat awal, ya. Jadi saya rasa berkaitan dengan tawaf, jelaslah insyaAllah, ya. Kalau ada soalan nanti boleh tanyalah selepas. Seperti hari ini kita nak tengok sa'i tuan-tuan, ya. Hari ini minggu lepas ada pada Kaabah tu, nanti tak ada. Kalau tuan-tuan nanti tuan-tuan kita boleh bincangkan balik semula insyaAllah, ya. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari ini kita nak buat, kita akan laksanakan satu tajuk baru, ya, iaitu pada rukun haji yang ke-4, 5 dan ke-6. Jalan di awalnya kita katakan sa'i adalah sa'i haji, ya, sa'i haji ataupun sa'i umrah. Kedua-dua haji dan umrah ini ada pada sa'i ini. Pengertian haji ialah berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Jadi perjalanan antara Safa dan Marwah ini tuan-tuan, secara jelasnya berlaku peristiwa isteri Nabi Allah Ibrahim AS untuk mencari air untuk Nabi Ismail AS. Ya, jadi antara Bukit Safa dan Marwah, dan Allah Ta'ala telah merekodkan nama bukit kedua-dua bukit ini, iaitu Bukit Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah adalah lambang kepada Islam, lambang kepada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, sesiapa yang dalam keadaan uzur, khususnya bagi wanita, dia kedatangan masjid, jadi dia nak masuk juga Masjidil Haram, nak tengok Kaabah. Jadi bolehkah dia masuk ke dalam kawasan masjid itu? Jawapannya ialah dia boleh berada di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Walaupun sekarang ini Bukit Safa dan Marwah diletakkan di dalam kawasan bangunan masjid. Zaman dulu bangunan Safa dan Marwah lepas sa'i itu dia berasingan dengan bina masjid. Tapi bila dah makin lama, makin besar, makin ramai, makin apa semua, kemudian diperbesarkan, jadi jumlah ya orang masuk ramai, binaan itu diperbesarkan. Bila dah besar, ya, jadi jemaah yang pengusuran yang tak boleh masuk ke dalam bangunan masjid hanya boleh berada di antara Bukit Safa dan Marwah. Hatta sekalipun tuan-tuan, bagi wanita yang pengusuran tidak boleh berada di tangga masjid. Safa Marwah jadi tangga dan turun ke tempat tawaf bangunan masjid. Jadi tak boleh nak turun ke bawah itu, turun di tangga, duduk di atas tangga, tak boleh. Nak boleh duduk antara Safa dan Marwah tempat sa'i itu.
Walaupun begitu tuan sebenarnya besar ya. Kalau gambar ni jelas ni tuan, kawasan Bukit Safa dan Marwah ni cukup besar. Jadi bolehlah berada di situ untuk melaksanakan ya ibadah sebagainya. Kemudian syarat-syarat sa'i tuan-tuan, ini gambar. Boleh tutup apa ni? Okey. Kita dah nampak sini tuan-tuan. Gambar terbaru ni tuan-tuan sini dah habis dah ni. Kalau tuan-tuan tengoklah ya, dalam Facebook apa semua yang baru balik umrah ada 2-3 hari baru balik umrah, yang baru nak pergi umrah 2-3 hari sudah pun ada. Bangunan sini telah dirobohkan, diruntuhkan sampai sini tuan-tuan, ini dah kosong lagi. Kemudian semua pintu antara Safa dan Marwah ini telah ditutup, yang hanya buka satu lorong saja untuk ke Kaabah. Jadi hanya masuk di sini ada satu pintu Babus Salam. Kita nak masuk Masjidil Haram ni tuan-tuan, kali pertama tuan-tuan cari pintu Babus Salam. Babus Salam ini duduk di antara Safa dan Marwah, duduk di tengah-tengah ni. Bila masuk dalam pintu Babus Salam tu, kita akan baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam, hingga habis doa tu. Kita masuk pintu ni di tengah. Ini tandas tuan-tuan. Tandas Kaabah, tandas Masjidil Haram itu di luar. Ya, daripada Masjidil Haram ke sini kira dalam 2-3 km jaraknya. Ya, daripada dalam ke luar jaraknya agak jauh. Jadi tuan-tuan bila sampai di sini, tuan-tuan cari pintu Babus Salam, pintu ni di tengah-tengah ni. Duduk di sini. Ya, jadi bila masuk ke pintu Kaabah, kita akan duduk. Kita akan terus nampak pintu Kaabah ni nombor 1. Pintu Kaabah dulu di depan. Jadi antara Safa dan Marwah ni tuan-tuan ialah syiar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun binaan masjid ini dah bersambung, tetapi boleh berada dalam kawasan ini untuk bagi orang yang tidak boleh masuk dalam masjid, kerana ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh masuk ke sini. Orang yang nak balik daripada Mekah nak buat tawaf wadah dan sebagainya tak boleh. Jadi mereka boleh dia duduk di kawasan ini, tengok bangunan Kaabah itu kali terakhir dan dia balik ke kemah untuk meneruskan perjalanan. Jadi ke Safa dan Marwah ni kira-kira tuan-tuan dalam 3 km lebih jalanan itu. Jadi tuan-tuan kalau kita lihatnya, tempat sa'i berada di tingkat atas sekali, panas. Ya. Maknanya tak ada berbumbung. Kemudian di bawah itu ada tingkat nombor 2, tingkat 1, aras bumi dan bawah bumi. Bermakna sa'i ini dia ada 4 tingkat, ada 4 aras. 1 bawah tanah, ekor saja bawah. Kalau tuan-tuan tak pernah biasa pergi umrah tapi tak pernah test di bawah tu, tuan-tuan boleh cuba masuk di bawah tu. Dia sa'i di bawah tu semuanya sejuk di bawah, dipanggil bawah tanah. Kemudian tingkat aras bumi ni yang kita akan tengok sebentar lagi ya. Kemudian tingkat 1 dan tingkat 2 di atas sekali. Okey, jadi tuan-tuan, kita lepas saja tuan-tuan tawaf, kita akan masuk ke pintu Babus Safa. Pintu Babus Safa sekarang ni telah diruntuhkan buat sementara waktu. Tuan-tuan kena masuk sekarang ni pintu di sebelah lain ya, sebelah jauh sedikitlah. Kalau saya pun. Jadi Bukit Safa ini tingkat atasnya, start ya, untuk permulaan Bidayatus Safa, permulaan Safa. Ini di tingkat atas ni. Tingkat ada 1, ada tingkat atasnya, ada 1 di tingkat atas. Jadi boleh jadi satu bulatan di sana. Kalau tuan-tuan perjalanan itu boleh dia ada tulis itu ialah permulaan Safa. Okey, kemudian ini di aras bumi ya. Bukan bawah bumi, ini aras bumi atas ya. Jadi ada batu-batuan itu masih ada di bukit itu, masih kekal sampai hari ini. Cuma dipagalkan dengan kawasan kaca supaya orang tak ambil batu bawa balik. Ya, macam-macam benda ni. Orang macam-macam nak bawa. Sedangkan tanah haram ni tuan-tuan, nombor 1-nya pasir, batu dan sebagainya, semua jenis pokok dan sebagainya semua diharamkan untuk dibawa keluar daripada tanah haram. Tak boleh. Itu satu. Yang kedua, benda-benda yang bukan berasal daripada tanah haram pun. Contohnya kalau kita sampai di tanah haram, kita jumpa benda yang memang kita hendak ya, kita nak benda tu lama dah. Tiba-tiba Allah uji kita jumpa benda tu di sana. Ya, benda yang kita jumpa, orang lain jatuh, kita jumpa. Intan belian ke cincin emas ke apa benda, diharamkan juga kita mengambil. Apa saja benda jumpaan dia dah jumpa di sana, tak boleh nak bawa balik. Itu hak
orang yang jatuh itu saja. Kalau kebiasaan itu biarkan saja, jangan buat apa, biarkan. Ya. Jadi tanah haram Mekah ni tidak dibenarkan sama sekali untuk kita bawa balik macam-macam. Kalau ya tuan, ada juga orang yang berlaris perniagaan, dia bawa balik juga. Kita dah cakap jangan bawa. Dia bawa balik dengan macam-macam benda ya yang dibawakan. Jadi tuan-tuan, ini adalah Bukit Safa ya, dalam binaan masjid. Kalau dulu Safa dan Marwah ini di luar kawasan masjid, sekarang ini dah bersambung dah. Ya, dia ada penghawa dingin pun ada, tapi kuatnya di bahagian bawah tanah. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita melaksanakan sa'i tuan-tuan, gambar ini diambil daripada kawasan Safa, Bukit Safa. Takkan gambar ni tuan-tuan, ini daripada puncak Bukit Safa lah diambil. Jadi gambaran ini tuan-tuan, macam mana kita nak tahu sempadan? Kita nak tahu kita nak sa'i ni mula daripada mana? Jawapannya ialah pada sempadan ya, tiang yang terakhir pada ini sebenarnya laluan untuk kursi roda. Jadi tuan-tuan, kerajaan Saudi telah menyediakan laluan kursi roda ini nak memastikan orang yang kursi roda ini dia cukup-cukup saja. Jadi dia buat satu binaan untuk tanda dia, iaitu batu besar lelaki dan kanan ni tuan-tuan, lebih kurang. Jadi kalau sekiranya orang yang tolak pakai wheelchair ni, tolak kursi roda, dia kena pastikan menolak itu sampai ke hujung tiang ni. Sampai di hujung sana kena lebih sikit, pusingkan di luar kawasan tersebut, itu masuk balik semula. Kalau dia pusing dalam kawasan itu, maknanya tuan-tuan kena bagi dia stop. Suruh dia keluar. Sebab dia nak laju punya. Bila dia laju, ramai lagi orang yang tunggu dia, banyak lagi dia punya masuk. Sekali tolak tuan-tuan, hujung pusingan itu RM50. Jadi kalau dia pusing tuan-tuan, pastikan dia pusing itu dia keluar daripada pagar ni ataupun tiang yang terakhir ni. Biar pusing di luar ni masuk balik. Tak payah tuan-tuan suruh dia sampai naik atas puncak ni. Ya, nanti susah dia, memang susah lah. Kita sempadan tiang ni sebenarnya adalah sempadan terakhir bagi antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi pastikan itu sempadannya. Kalau kita tak pakai wheelchair tuan-tuan, itu sempadan. Kalau kita nak naik ke atas, itu sunat sahaja. Jadi kita nak tengok mana qadar yang mesti kita laksanakan bagi pada sa'i pula tuan-tuan ya. Jadi laluan ni tuan-tuan, kita akan bergerak daripada Safa, kita akan jalan sebelah kanan, balik sebelah kiri, pergi kanan, balik sebelah kiri. Itu dari segi one way. Sah tak kalau kita pergi sebelah sini, balik sebelah sana? Jawapannya sah, tak ada masalah apa. Tetapi ia salah peraturan. Sampai dengan peraturan yang Allah tidak langgar, manusia pun tidak langgar. Jadi ikut saja peraturan. Jangan kita nak buat yang selain daripada yang disuruh ya. Ini peraturan dunianya, ikut dia belah kanan, balik belah kiri ya, keadaannya. Kemudian tuan-tuan, bila sampai di antara Safa dan Marwah ni, di bahagian tengahnya, di antara tengah-tengah kawasan perjalanan itu, ada lampu hijau. Lampu hijau ni ialah tuan-tuan laluan ya, untuk kita berlari dari anak. Sunat bagi jemaah lelaki saja. Bagi wanita tak payah nak lari, tak payah nak jogging ya. Maknanya dia buat isyarat gini saja tuan-tuan, jalan lari. Tapi lari-lari juga kalau kita seorang, lari juga. Betul kita kawalan tu. Pasal itu tuan-tuan, sebab sa'i ini jaraknya kira-kira 3.2 km ya. Nak jalan sa'i ini 3.2 km. Jadi kalau lambat kita tengok asal dah dekat, kita kena cepat untuk jalan. Jadi bila sampai tempat lari ni, kita lari tu ya. Betul ya. Itu bagi. Tapi sunatnya bagi lelaki berlari-lari ya, kawasan tempat hijau sahaja. Manakala lampu hijau terdapat di laluan Bukit Safa ke Bukit Marwah dan daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. Jadi dua-dua hala tu ada kawasan lampu hijau. Ya, lampu hijau ni tuan-tuan, bagi tingkat aras bumi, tingkat arah bumi ni, kita akan nampak lampu hijau tu telah di-upgradekan dalam bentuk satu barisan. Dia tegak saja. Kita nampak straight, kita nampak jelas tak? Ya, kalau zaman dulu tuan-tuan, dia letak pada tiang kan, tiang ni. Itu kawasannya. Jadi sekarang ni dah lebih jelas. Jemaah kalau sa'i dia nampak, dia dah secara terangnya dah ada nampak dah kawasan itu.
bahagian tepi saja dia akan letak penanda. Manakala di bahagian bawah dia hanya letak begini je tuan-tuan. Ini di bawah bumi, aras di bawah tanah. Jadi ini tuan-tuan pergerakannya agak selesa di bawah ni. Ya, jadi kalau tuan-tuan rasa bolehlah test mana-mana tingkat. Ya. Cuma di tingkat bawah ni saya nak bagi tahu, kadang-kadang jemaah tersilap dan kita akan tengok. Sebab dia ada penanda mana sempadan sofa, mana sempadan akhir marwah. Jadi kadang-kadang dia tersilap, dia kena nak pusing dia lebih cepat. Ya. Okey, jadi tuan-tuan, ini perjalanan ya. Kaki bukit sofa menuju ke marwah. Laluan sa'i daripada bukit marwah bukit sofa ke marwah, ini perjalanan tadi. Ya. Okey. Kalau tuan-tuan tengok ni ada jambatan pula kan. Jambatan ni setiap tepi-tepi ni semua pintu-pintu masjid. Ya. Ada kira-kira 32 pintu masjid, tak silap saya lah. 32. Baru Syaibah, baru Muhammad, baru Ali, baru Salam. Antara ni baru Salam ada di sini pintu. Ya, baru Ma'ala dan sebagainya. Jadi semua pintu-pintu ni bila hari Jumaat dibuka semua akan nampak. Ya. Waktu biasa dia akan tutup. Jadi tuan-tuan, ya, masa kita berjalan begini, orang jemaah yang pintu baru Salam masuk akan ada. Mungkin yang kita akan bertembung dengan mereka. Jadi pastikan kita janganlah lambat, lari ke apa ke, kita buat dalam keadaan selesa sahaja ya. Dan masa sa'i ini dia tak sama macam tawaf. Tak perlu pula kita nak jaga bahu pula. Kalau macam tawaf tadi, kita kena jaga bahu. Tapi masa sa'i ini kita tak perlu nak jaga bahu kita. Hanya kita berjalan saja. Kalau kita nak berpusing, kita nak berlari, berjalan ini ke belakang tu, boleh tak? Boleh. Cuma yang pentingnya antara sofa ke marwah mesti sampai. Dan masa pergerakan ni tak boleh niat lain. Contohnya kita masa sa'i kita berjalan, tengok kawan ni, kita pergi ni, 3-0 perjalanan tu. Ataupun satu perkara betul masa sa'i kita berjalan, tiba-tiba kita tengok ada satu tempat air Zam-Zam di tepi. Kita pun pergi nak pergi minum. Bermakna sa'i kita itu terganggu dengan niat mencari air. Dah itu tadi. Jadi tuan-tuan, cara yang paling praktikal saya pesan pada jemaah biasanya, kalau kita dah harga pun tuan-tuan, kita tengok dia punya pipe, pancut untuk pipe air Zam-Zam itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kita biar lepas tiang tu. Kita jalan, dia dah habis pipe tu, kemudian baru kita pusing ke belakang, pergi ambil air, minum. Lepas tu kita pusing balik sini, baru kita jalan teruskan sa'i itu dengan cahayanya. Bermakna kita tak ada putus mana-mana langkah pada ibarat tawaf dan sa'i sama sekali. Jadi itu cara yang lebih praktikal tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jemaah biasanya kalau jumpa saya sa'i dah bagus sangat, memang betul katanya 3.2 hingga 3.5 km sa'i. Jadi bila dah jauh tuan-tuan, dia pusingan yang perjalanan pusingan kelima ke 6 tu dia dah letih. Dia dah minum, nak rehat. Jadi cara ni nak rehat pun biar lebih saja, kita tak ada mana tempat kita berhenti dan kita pusing balik untuk sambung semula. Jadi perjalanan itu pastikan kita melakukan sa'i sepenuhnya tuan-tuan. Jadi perjalanan itu memang kita akan diuji pada ketika itu. Ya. Jadi sebab apa saya kata kalau jemaah haji sampai kepada saya, Ustaz, saya nak tahan, saya nak minum, kemudian saya cuba haji buat macam mana yang Tuan pernah buat. Saya nak awak lukis, makcik itu tolong lukis, haji itu hajah ke tolong lukis. Dia pergi begini tuan-tuan, dia pergi, dia berjalan, tengok ada tempat paip air, kemudian dia pergi minum. Sampai di sini, dia bukan terus minum, pergi sambung berjalan. Dia cari lagi cawan lagi. Ada cawan pula kat depan, ada kat belakang, pergi pula. Lepas tu tak ada air, minum. Daripada situ terus sambung. Saya kata beberapa langkah sudah terputus. Sa'i ni pula tuan-tuan, ya, sa'i ni pula perjalanannya ialah, kalau tuan-tuan saya boleh tunjukkan, biar saya tunjuk lah mana ya perjalanan Safa dan Marwah ni. Bagi jemaah yang dah biasa laksanakan. Okey, begini tuan-tuan. Masa Safa Marwah kita nak kira pusingan berapa, kita belah kanan kita akan pergi begini
Jadi tuan-tuan, berakhirnya mestilah di marwah. Tak boleh kalau dia tiba-tiba dia gunting rambut, dia habiskan umrah tiba-tiba di sofa, maknanya dia salah kira. Jadi tuan-tuan, pergerakannya 1, 3, 5, 7 sebelah kanan. 1, 3, 5, 7 ganjil semua sebelah kanan. 1, 3, 5, 7. Kemudian belah sini pula 2, 4, 6. 3 kali kita lalu di sebelah kiri, 4 kali di sebelah kanan. Maknanya nak cukup kan 7 pusingan. Ada juga jemaah haji beberapa tahun kita tengok dia kira gini, 1 balik 1. Dia kira pergi jauh tu, balik 1. Pergi balik 2. Dah balik Ustaz, saya sa'i tak sungguh katanya. Macam mana dia katanya, saya tak pun, saya depan dia sa'i saya kena tolak tak mampu saya nak buat. Macam mana buatnya? Rupanya begitu 14 kali 7 campur 7. Jadi masalah sebenarnya pergerakan itu satu kali kira 1, balik dan kira 2. Jadi 4, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 sebelah sana. Jadi pergerakan itu begitu keadaannya. Jadi dia punya rumusan tuan-tuan, mula di sofa, habisnya di marwah. Jadi begitu dia punya prinsipnya, pergerakannya begitu. Jadi kaitannya tuan-tuan, bagi seorang pemuda ibadah umrah ataupun haji, dia nak berhenti untuk minum air. Dia nak berhenti minum air. Dia pun jalan sampai di sini. Dia pun nak minum air. Dia guna cara pergi minum air, sambung saja tanpa dia berpatah balik. Bermakna tuan-tuan, dia syarat sah sa'i ni pula, dia mesti setelah sahnya pusingan pertama, barulah pusingan kedua itu dapat dikira sebagai sempurna. Dia berturut-turut. Sekiranya sahaja pertama ini, satu hari bersofa ke marwah, tiba-tiba di tengah ini dia mencari air. Mencari air. Sebab falsafah sofa marwah itu mencari air juga. Memang masa kita sa'i nanti memang kita tu cari air juga. Bila kita cari air tuan-tuan, kita tak berhenti mengikut peraturannya, kita teruskan. Bermakna pusingan pertama ini tidak dikira sebab kurang 3-4 langkah tadi. Daripada marwah ke sofa boleh kira ke? Jawapannya tak boleh. Sekali tersilap pada ibadah sa'i, bermakna kita kena tambah 2 pusingan. Berbeza dengan tawaf. Tawaf sekali kita tersilap, kita akan tambah 1 pusingan. Tapi sa'i ni dia sebab antara sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah, marwah, sofa sampai habis. Dia kena 2 perturutan. Bermakna tuan-tuan, antara syarat sah nanti dia kena mualat, dia kena tertib susunan. Sah yang pertama, baru yang kedua itu diambil kira. Jadi pada sa'i ni kita kena, kalau kita nak minum tuan-tuan, kita nak jumpa kawan ke, kita nak rehat, nak tidur kejap, nak apa ke, cara pertama, kalau nak berhenti, kita tanda mana tempat kita berhenti, kemudian kita patah balik selangkah sebelum daripada kita nak mulakan balik. Ataupun cara yang paling senang tuan-tuan, kita berhenti kepada satu stesen. Nak berhenti di sofa, nak berhenti di marwah. Lepas tu kita pergi shopping dulu, patah balik, sambung balik. Kalau itulah keadaannya. Ada beberapa option, beberapa pilihan yang boleh kita buat. Jangan kita pakai kedah saja, pakai nak hentam saja. Umrah ke haji ke, dia bukan satu proses pelancongan yang kita boleh buat sesuka hati. Dia ada satu proses ibadah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kalau kesalahan kita yang kedua tu, kalau kita kesalahan tu tadi, kalau dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Daripada Marwah ke Safa. Kalau yang tu yang kita ya. Kalau kita pergerakan dari Safa ke Marwah, contohnya kita dari Safa ke Marwah, okey, clear. Balik tu kita, ini kalau pertama tu pergi Safa Marwah, pokoknya jauh sungguh. Baru dah ke. Masa nak balik ni daripada Marwah ke Safa, dalam perjalanan dia minum dan terputus dia punya langkah tu. Jadi tuan-tuan, pusingan kedua ni tidak sempurna.
sambung ni jalan tu kosong saja. Jalan di sini pun kosong juga. Kemudian pusing kali yang kedua ni kosong juga, sampai di sini baru dia menyambung pusingan itu. Dia kena sambung ni, ikut peraturan. Dia akan berhenti di situ, tunggu pusingan berikutnya. Sebab itu setiap sa'i bila lompong saja daripada sa'i ini bermakna kena tambah 2, bukannya 1. Memang 2. Ya, sebab dia pergerakan itu memang begitu keadaannya. Walau di pusingan mana sekalipun, kurang 1 langkah pada mana-mana pergerakan pusingan berapa sekalipun kena tambah 2 pusingan. Bukannya 1. Sebab dia sofa marwah. Benda ni jadi tuan-tuan, bila saya duduk sana, baru saya fikir benda tu rupanya, baru saya nampak dari segi praktikalnya. Bila saya duduk, saya ceramah haji sudah ni, 8 tahun ke, saya tak nampak benda ni. Tapi bila jemaah datang, kita begini, saya buka balik, saya tengok, rupanya terlepas pandang kita. Bahawa kalau kurang itu, bukannya 1 yang perlu ditambah 2. Sebab dia punya syarat itu begitu keadaannya. Sebab dia antara stesen dengan stesen. Sofa stesen pertama, marwah stesen yang kedua. Dia pergerakan begitu. Ya? Dan dikira 1 demi 1. Soh yang pertama baru pusingan kedua dikira sah. Yang ketiga tu disah selepas pusingan kedua sah. Dia bersambung begitu keadaannya. Okey, ya. Mengikut apa yang dilihat dari CD Ustaz bentuklah sebab saya juga kita dapati bila sampai kepada sofa Marwah, kita disunatkan istilah Kaabah, menghadap Kaabah, Bismillahirrahmanirrahim, bila nak buat juga. Okey, jadi tuan-tuan, berkenaan dengan bila kita lalu contohnya tadi kita ada duduk sofa dan marwah, sampai di tempat sofa, sampai juga di marwah, adakah disunatkan kita istilah macam Kaabah tadi? Jawapannya antara perkara sunat ketika mana kita nak melakukan sa'i, kita berada di sofa, kita angkat kedua-dua belah tangan. Ya, macam tadi istilah kan kita melambai angkat tangan. Ya, kemudian kita bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kita teruskan sambung perjalanan. Ya. Sampai sampai di marwah sana tuan-tuan, kita pun angkat tangan kedua-dua belah tangan. Kalau tawaf tadi kita angkat begini. Angkat sebab kita nak jaga bahu kita. Bismillahirrahmanirrahim, pucuk. Kemudian kita jalan. Tapi sofa dan marwah tidak disyaratkan kita menjaga kita punya bahu. Kita boleh jalan macam mana cara sekalipun. Kemudian kita hanya boleh kita pusing kedua-dua kita menghadap ke arah Kaabah. Kita tengok sampai di sofa, kita cari mana Kaabah. Kita nampak Kaabah, menghadap Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim, walillahil hamd. Kemudian kita terus di perjalanan sampai di marwah, katakan hujung sana 399 meter, 400 meter lah tuan-tuan, dekat setengah kilometer. Sampai di sana hujung sana marwah. Sampai marwah kita tengok Kaabah, nak cari Kaabah, oh Kaabah. Nampak Kaabah, kita pun akan dalam bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kita sambung perjalanan. Itu perkara-perkara sunat. Nanti kita tengok nanti tuan-tuan. Jadi memang ada cara itu. Jadi tadi kita dah tengok sofa kita dah tengok ya, kemudian kita pergi ke marwah. Marwah ni tuan-tuan, dia berwarna hitam. Kalau tuan-tuan nak cam sofa marwah ni berbatu putih. Batu dia putih. Batu dia macam batu macam batu tepi sungai, tepi laut tu. Ya, warna putih kan. Ya. Berbongkak-bongkak yang kita tengok. Kena pergi jadikan macam empang yang bagi ubah dan sebagainya, batu besar ya. Manakala marwah ni dia batu hitam, licin. Dia macam kita buat rawatan ref apa kaki ni kan? Ref. Tidak boleh. Jadi kalau duduk di sana boleh sebut, duduk di bangku handphone. Okey, jadi bila kita duduk di atas ni tuan-tuan, kita akan rasa cukup nyaman tapak kaki kita untuk kita pijak dan batu hitam. Batu hitam ni adalah lambang marwah. Ya, marwah. Jadi ya, tempat di sinilah tempat berakhirnya sa'i. Mula di batu hitam, batu sofa, berakhirnya di marwah batu hitam. Mula daripada putih, tapi nanti batu hitam. Ini dia punya cara dia tuan-tuan. Jadi perhatian, ini saya kata ni tuan, sekarang ni dah ada bawah tanah punya, aras bawah tanah. Bawah tanah ni tuan-tuan akan nampak
sa'i ni tuan-tuan, dia rapat ke cermin. Jadi tanda ni ialah tanda penghujung bagi sa'i. Jadi bila sampai di sini tuan-tuan, tuan-tuan kena duduk betul-betul bawah anak panah. Jangan sekali-kali kita teruskan pusingan tanpa kita duduk di bawah anak panah. Kena duduk. Saya buat tuan-tuan, kena rapat sampai ke cermin. Rapat. Dia rapat. Kita tengok jemaah kadang-kadang tak sampai situ pun dia pusing. Sebab sa'i ni tuan-tuan, satu langkah pun dianggap tidak sempurna. Macam tadi. Bermakna tuan-tuan bila sampai di tingkat bawah, aras bumi ni dia punya risikonya ialah ni je. Sebaik-baiknya tuan-tuan, yang paling mudahnya tuan-tuan pergi pada aras yang aras atas bumi. Ya, aras bumi lah. Ya. Kita tengok aras bumi ni, kita nampak kalau tingkat atas tu okey, atas tu itu okey. Tapi bawah ni risikonya pada tempat ini, dia tanda begini. Sempit sangat. Nanti kena rapat, betul rapat barulah ya sampai pada penghujung sa'i. Sekiranya sa'i di tempat sa'i di bawah tanah, lower ground ya, jemaah perlu berhati-hati kerana sempadan akhir di tempat sa'i di bawah tanah benar-benar hampir dengan dinding kaca di Bukit Marwah. Ini kena jaga, takkan tidak cukup pusingan itu ya. Ini tuan-tuan gambaran di tingkat atas. Tuan-tuan kalau sekiranya siapa nak pakai skuter, kursi roda ada 50 riyal, skuter pun ada. Skuter ni tuan-tuan boleh kita nak sewa. Tuan-tuan dia duduknya di tingkat atas bukit sofa. Ya, dan naik bukit sofa tu ada satu kaunter, dia akan cas. Ya, dia cas bateri motor tu setengah jam dia bagi orang sewa 50 riyal dia pusing. Jadi di situ dia boleh tawaf pun boleh di tingkat atas sampai baterinya habis lah. Begitu juga kalau tak habis lagi bateri tu, nak sa'i pula, sa'i lah lepas tu. Nak duduk berdua ke bertiga ke, dia tak ada apa. Jadi bagi lepas tu, tuan-tuan pakai lah. Ya? Jangan bawa balik pula. Okey, jadi tuan-tuan, okey, saya baca je ni ya. Kita pun dah agak lewat ni. Saya bacakan syarat sah sa'i. Saya dah cerita dah awal, semua dah cerita dah. Cuma saya nak sebut saja sebelum kita rehat ni. Syarat sah sa'i nombor 1 ialah dilakukan selepas tawaf. Sama ada tawaf haji, tawaf qudum ataupun tawaf umrah. Nombor 2, mesti bermula di Bukit Safa dan berakhir di Marwah. Safa batu putih, Marwah batu hitam. Mula di Safa, habis nanti nombor 7 di Marwah. Nombor 3, cukup 7 kali dengan yakin. Dikira 1 kali daripada Safa ke Marwah, dikira 1. Dan 1 kali lagi daripada Marwah ke Safa. Macam tadi dah ceritanya ya. Jangan tuan-tuan buat sampai U-turn dikira 1 pula. Penang ni ya. Nombor 4, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan di kaki Bukit Marwah. Tandanya ada, penanda dia tuan-tuan. Ada tengok anak-anak. Yang kedua tuan-tuan, kalau di tingkat biasa, tempat penghujung, tempat tolak kursi roda itu adalah penghujung dia. Ya, kalau tak ada tanda tu. Yang kelima, hendaklah sa'i di tempat yang ada itu. Nombor 6, mengekalkan niat sa'i. Ini yang nombor 6 saya kata tadi, nak minum ke, nak telefon ke, nak jumpa kawan ke, nak bersembang ke apa, tanda dulu. Tanda syariah. Tanda tu, ya. Tanda tu cerita je tu. Jadi pergerakan ini tuan-tuan, ya, satu hala bukan 420 meter tuan-tuan, Safa ke Marwah. Jadi sini tuan-tuan, sebelum kita nak rehat ni, bila kita dah tawaf tuan-tuan, lepas tawaf sebelum kita sa'i, kita buat 2 benda. Apa dia 2 benda tu? Pertama, kita nak kena minum air zam-zam dulu. Jangan pergi sa'i dulu. Minum air zam-zam dulu. Lepas minum air zam-zam, kita pergi sembahyang sunat, tawaf. 2 benda tu kita kena buat. Kalau tidak, nanti kita akan langkah tu tuan-tuan. Kita buat dulu. Lepas tawaf, kemudian kita minum air zam-zam, kemudian kita sembahyang sunat tawaf. Lepas tu kita naik ke Bukit Safa. Naik ke Safa ini, kita akan bergerak begini tuan-tuan. Oleh kerana Kaabah di sana, kita akan lampai istilah begini. Inilah kita, ya. Kita nampak Kaabah di sana, itulah keadaan. Kita nampak ke sana. Kemudian kita dah berjalan ke sana, sampai lampu hijau, kita berlari anak, kemudian kita berlari jalan sampai ke Marwah. Maknanya lampu hijau ni tuan-tuan, tempat kita nak berlari anak, dia berhampiran dengan Safa. Sampai
sampai di sini kita berjalan sampai di Marwah. Di sana kita akan nampak Kaabah itu ujung sebelah sana. Jadi kita akan condong sebelah sana. Kita akan tengok jauh ke sebelah sana begitu keadaan. Kalau Safa begini tadi depan aja, kemudian Marwah kita daripada sana menghala ke sana. Kedua-dua belah tangan kita istilah. Tapak tangan kita menghadap ke arah Kaabah. Jadi perjalanan ni begini keadaannya tuan-tuan. Safa dan Marwah. Jadi saya rasa itu sajalah ringkas awalnya. Ini gambar raja bagi tingkat untuk melakukan sa'i. Ini gambar-gambar tuan-tuan ya. Orang yang ni sa'i kita. Dan satu lagi sa'i ini sebelum kita nak lihat tuan-tuan, kawasan tempat laluan untuk menggunakan kursi roda digunakan pusingan patah balik di Bukit Safa dan Marwah telah dikira sampai ke kaki bukit tersebut. Tidak semestinya panjang ke kawasan tinggi. Sampai ke penghujung tu dah cukup dah. Tiang yang hujung. Nombor 2, jemaah yang berhenti minum air Zam-Zam. Ini tadi ni. Ketika sa'i diminta disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang, undur semula dari tempat berhenti minum air Zam-Zam sebelum memulakan sambungan sa'i. Cara tadi kita tanda, jadi kita minum, kita patah balik. Ataupun lagi elok tuan-tuan pergi dia lajak lebih. Biar kita punya pipe Zam-Zam tu duduk di belakang dia. Kemudian kita pusing. Baru kita pergi tuju pada dia. Biar lebih dulu. Lepas tu patah balik. Kata nanti kita pusing. Biar lebih jangan kurang langkah kita. Nombor 4, nombor 3, berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan menggunting rambut jemaah dan mengenakan bayaran yang tinggi. Bila dah habis sa'i nanti kita akan gunting. Jadi kita bawa gunting masing-masing tuan-tuan ya. Yang keempat, tidak ada niat iktikaf. Tak boleh ya, tak payah niat iktikaf di situ. Sebab bukan masjid Safa Marwah ni. Tidak ada niat iktikaf, solat tahiyatul masjid di kawasan sa'i, tak payah ya. Sebab dia bukan kawasan masjid, cuma binaan Safa Marwah itu Allah Taala geserkan, cok kat situ kawasan dia ya. Kemudian kerana bukan kawasan masjid, wanita haid boleh berada di kawasan sa'i antara Safa dan Marwah. 5, tidak ada ibadah sa'i sunat. Tawaf tadi tawaf sunat ada. Sa'i ni tuan-tuan, sa'i tak ada sa'i sunat. Kalau tawaf, tuan-tuan akan biasa nampak orang pakai pakaian ihram, pakai jubah, pakai kepiah boleh tawaf. Ada tawaf sunat. Tapi sa'i tuan-tuan, kalau tengok gambar ni, ya, kalau tengok gambar ni ada juga haji bawah ni. Bawah ni kan. Ini ada tak sa'i sunat? Jawapannya tak ada. Tapi orang ni dia nemankan isteri dia. Dia maknanya tuan-tuan jangan sekali-kali kita pergi sa'i sunat. Sa'i sunat tak ada. Sa'i sunat tak ada macam tawaf saja ya. Dia maknanya yang duduk melakukan sa'i semua pakai ihram belaka. Semua pakai ihram belaka. Okey tak apa tuan-tuan ya. Okey, nombor 6, jemaah perlu berhati-hati untuk permulaan dan pengakhiran sa'i jika berada di bawah tanah ya. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan. Nanti kita tengoklah nanti akan datang ya keadaan ya. Okey, ya. Macam mana? Atas Bukit Marwah ada orang sembahyang tadi tu. Dia sembahyang sunat hajat mungkin. Sebab sembahyang sunat di dalam tanah haram tidak ada waktu dilarang. Di mana-mana tempat ni. Mana di dalam kawasan Safa Marwah tu kita nak sembahyang sunat apa pun tak apa. Cuma ia tak ada niat iktikaf sebab dia bukan dalam kawasan masjid. Yang keduanya dia orang wanita uzur dan sebagainya boleh masuk dalam kawasan tu. Dia nak sembahyang tahiyyatul masjid pun dia ada di situ kawasan itu saja. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah tuan-tuan, saf itu memang terlalu penuh sehingga sampai di situ dikira fadilat jemaah itu ada sebab bersambung saf itu sampai ke penghujung ya. Jadi boleh sembahyang sunat di situ. Wallahu a'lam. Jadi nanti kita lihat tuan-tuan, dia sambung nanti insya-Allah untuk sesi yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.